Padahal dia tu dah ulama besar dah zaman tu, tapi dia tak puas hati. Dia nak tingkatkan makam kerohanian dia tu tadi, macam dalam Mishkatul Anwar, nak tingkat ni. Jadi setara Imam Ghazali pun, sedemikian hebat ilmu iman dan amal dia, dia masih lagi menderita sakit, dia nak naik makam. Takkan kita yang di bawah ni tak apalah, cukuplah kita mengucap 2 kalimah syahadah, kita buat mana-mana yang fardu, kita berdakwah, kita buat kerja kita di dunia, sudah. Peringkat paling bawah kita nak. Imam Ghazali pun nak naik atas lagi, sampai sakit. Kita nak yang bawah-bawah je. Padahal dari segi pangkat kita nak lebih, dari segi gaji nak naik, dari segi anak nak tambah, dari segi isteri nak tambah, dari segi nama nak semakin terkenal, dari segi harta semakin nak tambah, dari segi pengaruh nak semakin besar, dari segi hubungan dengan Tuhan, makam-makam kerohanian, mengenal Tuhan tadi, cukuplah 2 kalimah syahadah. Jadi tak kenal. Tak kenal kan, patut Tuhan yang lebih, bukan yang tadi tu. Jadi pelajaran Mishkatul Anwar tu sebenarnya nak tingkat-tingkat ni tadi. Jadi nak capai tingkat-tingkat tertinggi tadi, dengan ilmu tasawuf dia boleh capai jauh. Dengan ilmu kalam boleh naik, tapi tak jauh mana. Sambungan kitab Ihya. Kalau anda bertanya kepada Imam Ghazali lah, yang manakah pilihan tuan? Ada orang kata ilmu kalam ni tak boleh, ada orang kata ilmu kalam ni boleh. Yang mana tuan pilih? Kata Imam Ghazali, ketahuilah kiranya bahawa yang benar dalam persoalan tersebut ialah mencelanya secara mutlak dalam segala keadaan atau memujinya dalam segala keadaan adalah salah, tetapi hendaklah dengan penguraian. Kata Imam Ghazali, nak tolak 100% pun tak boleh, nak terima 100% pun tak boleh, tapi kena hurai. Tu dia berhati-hati tu. Maksudnya dia tak ikut cara imam mazhab fiqh yang 4 tadi. Kalau imam mazhab fiqh yang 4 tadi boleh kata 100% tolaklah, kalau bukan 100% pun 90% tolaklah. Sebahagian ulama lagi pula dia terima, bahkan sampai dia kata fardu ain, fardu kifayah, mesti. Kata Imam Ghazali, diterima ke, ditolak ke, ada huraian. Tak boleh nak tolak terus, tak boleh nak terima terus. Jadi dia lebih berhati-hatilah. Dia ada kajian. Pertama-tama ketahuilah bahawa sesuatu itu kadang-kadang haram kerana zatnya, seperti arak dan bangkai. Jadi arak haram diminum, bangkai haram dimakan. Kenapa haram? Kerana sifat arak itu sendiri, kerana arak itu sendiri, kerana bangkai itu sendiri. Ringkas dia macam tu lah. Dia haram dari segi zat benda itu sendiri. Arak, badan arak itu sendiri, bangkai, badan bangkai itu sendiri. Dia haram sebab itu. Dia kena ringkas lah, sebab panjang. Maksudku dengan kataku kerana zatnya ialah sebab pengharamannya adalah suatu sifat pada zatnya, iaitu sifat memabukkan pada arak dan sifat mati pada bangkai. Jadi tak boleh makan, tak boleh minum lah. Yang ni dari segi haram kerana zat. Satu jenis haram lagi pula, tidak kerana zatnya, seperti menjual atas penjualan sesama Islam dalam waktu khilaf, dan seperti berjual beli ketika azan solat Jumaat. Dah azan solat Jumaat, dia masih meniaga juga lagi. Jadi haram tu bukan sebab barang haram tadi, sebab barang tu haram, dia jual buah, bukan sebab buah tu haram, bukan sebab duit tu haram, tapi haram sebab ada azan. Jadi bukan kerana zat dia. Jadi dua jenis haram lah. Yang pertama tadi, sesuatu itu haram dari segi zat benda tu sendiri. Contoh dia arak dan bangkai. Satu jenis lagi, dia haram bukan kerana zat dia. Contoh dia masa tengah azan Jumaat masih lagi duduk meniaga. Jenis yang kedua ni, dia haram disebabkan melarat. Dari segi kemelaratan dia. Yang mendatangkan melarat tu pula terbahagi kepada dua. Satu jenis, dia ni melarat, kalau kita ambil sikit pun melarat, ambil banyak pun melarat juga. Contoh dia racun Roundup, racun rumpai, kopi O. Kita minum sikit pun bahaya, minum banyak pun bahaya.
Minum sesudu pun bahaya, minum satu tong pun bahaya. Satu jenis lagi, dia ni sikit bagus, bila banyak bahaya. Contoh dia Imam Ghazali bagi madu. Madu kita minum sesudu okey. Jadi kalau kita minum sebotol, dia mai panas badan. Saja-saja minum sebotol kan. Dia mai panas badan ni macam. Di dua jenis. Yang melarat ni pun dua jenis. Satu jenis sikit pun melarat, banyak pun melarat. Contoh dia racun. Jenis yang kedua sikit okey, banyak melarat. Contoh dia madu ataupun makan. Makan nasi sepinggan, dua pinggan okey. Makan nasi seperiuk, dua periuk, masalah. Dia akan datangkan penyakit. Silap mati tak berdapat. Makan banyak sangat. Dan seperti memakan tanah. Memakan tanah ni saya tak tahu apa huraian dia. Memakan tanah yang maksud macam mana oleh Imam Ghazali. Jadi kita tak ceritalah, kita tak tahu ilmu dia. Dan menyebutkan haram tanah dan arak serta halal madu itu kerana melihat kepada keadaan yang biasanya demikian. Imam Ghazali cakap kat sini, tanah ni kalau makan sikit tak bahaya, bila makan banyak bahaya. Tapi tanah apa tu saya pun tak tahu. Tak tahu cerita dia. Jadi tak berani hurai lah apa tanah yang dimaksudkan oleh Imam Ghazali tu. Selepas Imam Ghazali hurai macam tu, dia kata haram ni dua jenis. Satu haram kerana zat benda tu, yang kedua haram sebab benda tu bawa melarat, bukan sebab zat dia. Yang haram sebab melarat ni ada dua jenis. Satu, ambil sikit pun haram, ambil banyak pun, ambil sikit pun melarat, ambil banyak pun mudarat. Satu jenis lagi, ambil sikit okey, ambil banyak mudarat. Lepas Imam Ghazali hurai yang tu, dia ajak kita masuk ilmu kalam balik. Marilah kita kembali membicarakan ilmu kalam dengan mengatakan bahawa pada ilmu kalam itu ada manfaatnya di samping ada melaratnya. Jadi bagi Imam Ghazali, ilmu kalam ni baik pun ada, yang tak baik pun ada. Dari segi baiknya, yang kata baik ni ikut situasi. Kadang-kadang dia tu jadi sunat, kadang-kadang sampai jadi wajib, ikut keadaan. Dan dari segi melarat dia pula ikut keadaan juga. Kadang-kadang peringkat makruh saja, kadang-kadang ilmu kalam ni ikut situasi tertentu haram, tak boleh langsung. Jadi bagi Imam Ghazali, dia taklah terima 100%, dia pun taklah tolak 100%. Dia terima dan tolak tu mengikut situasi. Dia lebih halus lagi, dia punya perbahasan lebih situasi, ikut keadaan. Antara kemelaratan ilmu kalam ni, antara kemudaratan dia, antara keburukan dia lah mengobarkan syubhat, menggoyangkan akidah dan menghilangkan keyakinan dan keteguhan hati. Orang yang berbahas dalam-dalam sangat dalam ilmu kalam ni, dia asyik dalam keraguan-raguan. Hujah orang tu kuat lagi, dah agama dia mengikut orang tu pula. Esok dia berhujah dengan orang lain pula, hujah dia pula kuat, dah dia pegang hujah dia balik. Lepas tu dia dengar hujah orang lain lebih kuat, dia pindah pegangan orang tu pula. Jadi ragu-ragu. Yang kedua, kemelaratan ilmu kalam ni, iaitu dapat meneguhkan iqtihad pembuat bid'ah untuk bid'ah. Contoh dia kaum Mu'tazilah tadi, bila dia debat, dia menang. Jadi dia kata pegangan aku betul. Dia ajar pula pada orang lain, anak murid dia pula debat, menang. Anak murid pula kata, tok guru kami tak pernah kalah debat, semua menang. Lagi kuat dia pegang Mu'tazilah tu. Sampaikan peringkat pembesar-pembesar negeri pun duk pegang. Pegawai-pegawai khalifah pun pegang dengan Mu'tazilah. Lagi betul lah, dah tentu betul. Tiba-tiba khalifah pun pegang juga Mu'tazilah. Confirm betul. Itu bahaya ilmu kalam. Sampaikan ada orang kata salah satu lah puncak Imam Syafi'i dia keluar daripada Baghdad tu pergi ke Mesir sebab ilmu kalam ni. Sampaikan makin lama makin ramai orang, pembesar-pembesar pun pegang, khalifah pun pegang. Imam Syafi'i dia angkat kaki. Dia angkat kaki pindah Mesir. Itu salah satu sebab lah kata orang. Kalau dibiarkan terus, mungkin sampai hari ini lah pembesar khalifah akan pegang dengan Mu'tazilah. Nasib baik Imam Asy'ari dan Maturidi dia buat
ilmu usuluddin yang betul, selamat khalifah-khalifah tadi. Kita lompatlah. Mengenai manfaatnya. Tadi kemalaratan ilmu kalam. Ini kebaikan dia pula. Antaranya ialah membuka hakikat kebenaran dan mengenalinya menurut keadaan yang sebenarnya. Wahai kiranya tidak adalah dalam ilmu kalam itu yang dapat menyempurnakan tujuan yang mulia ini. Ada orang kata dengan ilmu kalam ni dia bagi pencerahan, silap-silap dapat mengenal Tuhan, dapat meningkatkan faham. Jadi Imam Ghazali dia setujulah. Separuhnya dia setuju, tapi nak kata nak sampai ke peringkat tertinggi dalam kerohanian ni, dia kata bukan ilmu dia. Ilmu kalam ni bukan ilmu dia, tak boleh sampai. Kerosakan dan kesesatanlah yang lebih banyak padanya daripada keterbukaan dan pengenalan. Ilmu kalam ni kalau dibukakan perbahasan-perbahasan dia tu kepada orang awam, dia biar pula orang awam pula berbahas, lagi teruk. Dia lagi bawa, banyak lagi bawa kemudaratan.